أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Sidang penonton, ibu ayah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bersua lagi pada malam ini dalam rancangan Tazkirah Ramadan yang ditaja khas oleh Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan, Fasa 2A. Syukur alhamdulillah. Apa khabar ibu ayah sekalian, adik-adik sihat? Alhamdulillah. Sampai ke hari ini. Hari ini bersamaan 20 ya betul, 26 Ramadan. Malam ini adik-adik dah masuk 26 Ramadan. Tadi kita berbuka puasa yang ke-25. Malam ini malam ke-26. Alhamdulillah. Dah ada tinggal tarawih belum? Tak ada. Bagus. Sebab apa? Kalau sebelum ini, kalau bukan perintah PKP, kadang-kadang kita ada yang tertinggal tarawih. Kalau kata abang kakak yang bekerja, balik bekerja dah penat dah, malam nak pergi masjid, malas kan, duduk kat rumah rehat, besok nak kerja lagi. Hujung minggu ada orang kadang-kadang dia kata, tarawih ustaz, saya sempat tarawih cuma Sabtu Ahad aja ustaz. Kan. Bila anak-anak pun sama, pergi naik basikal ke masjid, ke surau, sampai ke masjid surau, solat isyak aja. Lepas tu tolak belakang hilang dah. Pergi mana? Pergi main mercun. Tapi hikmah PKP, hikmah pandemik COVID-19 ini, tidak ada lagi ibu ayah yang ponteng untuk terawih kan. Sebab nak kena pimpin anak-anak terawih kat rumah, ayah-ayah kena bawa sebagainya. Abang-abang pun ataupun adik-adik yang biasa keluar main mercun sebagainya, dia kata dah terawih dulu sama-sama. Lepas terawih kadang nak main-main lah, tak masalah. Tak ada peluang nak cengkelat kan, tak ada peluang kita nak menyorokkan diri. Sebab solat terawih di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sebab Allah yang izinkan benda ni berlaku. Bukan kata kita nak, kita marah dia, tapi syukur alhamdulillah. Segalanya berlaku ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita semakin rapat kepada Allah SWT. InsyaAllah semakin baik amalan kita kepada, InsyaAllah, mudah-mudahan itu kita harapkan. Dan juga syukur kepada Allah, bila mana tuan-puan dan sekalian jumpa video ini, syukur sebab Allah masih pilih kita untuk kita berada berjalan yang betul, untuk kita berada dalam majlis ilmu ini, insyaAllah. Allahumma amin. Baik ibu ayah sekalian dan kakak sekalian, memandangkan malam ini dah 26 Ramadan, jadi dah tiba masanya untuk saya berkongsi dengan tuan-puan penonton sekalian satu tajuk yang agak ditunggu-tunggu. Apa dia? Memburu Lailatul Qadar. Memburu Lailatul Qadar. Ibu ayah sekalian, kenapa tak bawa daripada awal itu hari ustaz? Untuk kita tenang, relax dulu. Malam ni kita dah mula gandakan lipat ganda dan sebagainya. Bahkan sepatutnya kita ini, umat baginda Nabi SAW, ada perasaan malu. Yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nakkan syurga Allah, kita nakkan pertolongan Allah, kita nakkan bantuan Allah, tapi kita sombong dengan Allah. Kita tak nak istighfar minta ampun kepada Allah. Kita tak nak bangun untuk solat malam. Kita tak nak baca Quran. Setengah para alim ulama kata, kalau kata kita nak berbicara dengan Allah, kita nak berkomunikasi dengan Allah, kita nak berbual dengan Allah, maka laksanakanlah solat, dirikanlah solat. Itu ibarat kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata kita nak Allah berbicara dengan kita, kita nak Allah tegur kita, kita nak Allah didik kita, apa kita buat? Maka bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sebab bila baca Al-Quran, umpama Allah sedang bercakap dengan kita. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah.
Jadi beruntunglah ibu ayah sekalian yang boleh baca Al-Quran. Yang belum pandai, yang belum boleh belajar, jangan risau, boleh belajar. Jangan kita rasa kecewa, jangan. Untuk belajar ilmu Al-Quran tidak ada istilah terlewat. Belajarlah. Kita umur berapa pun, umur 60 tahun ke 80 tahun ke, jangan malu, jangan segan. Cepat cari guru-guru Quran. Follow rapat mereka untuk belajar Quran. Tak jumpa ke? Tak jumpa, Allahu Akbar, kesiannya. Tak apa. Promote sikit. Boleh cari channel Yunis Quran Channel. Sama ada di Facebook ke, sama ada di Instagram, sama ada di YouTube ataupun di Telegram. Boleh cari Yunis Quran Channel. Follow lah channel ini. Mudah-mudahan kita dapat belajar Al-Quran dengan baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi akan datang, dah tingkat dah level kita. Itu berkaitan tentang Al-Quran. Satu, rasa malu dengan Allah sebab Allah yang beri izin kepada kita. Allah yang berikan kita kesihatan yang baik. Allah yang berikan rezeki kepada kita. Jadi kena buat sungguh-sungguh amal ibadat agar Allah lebih redha kepada kita semua. Yang kedua, sepatutnya kita berasa malu dengan siapa? Dengan baginda Nabi SAW. Nabi seorang yang maksum. Artinya Nabi tidak ada dosa. Nabi terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi seorang Rasul yang mulia. Dah confirm dah tempat Nabi Muhammad itu di syurga Allah SWT. Dan tempatnya di syurga pula bukan syurga yang di bawah, tidak, tapi syurga yang paling tinggi, tuan-puan. Tetapi bila mana masuk sahaja 10 malam yang terakhir Ramadan, Nabi bersungguh-sungguh untuk hidupkan malam tersebut. Nabi bersungguh-sungguh melipat gandakan usahanya. Ya ke Ustaz? Saya bawakan dua bukti daripada hadis Nabi SAW. Dan kedua-dua hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang pertama riwayat daripada Imam Ibn Hibban, nombor hadis 3436. Hadis yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk saja 10 malam yang terakhir daripada Ramadan, apa yang berlaku? Nabi ayqaza ahlahu. Nabi terus kejutkan ahli keluarganya untuk bangun sama-sama. Cepat-cepat bangun untuk beribadat. Bukan tu sahaja. Wasyaddal mi'zara. Nabi ikat kainnya untuk tidak mencampuri isterinya, untuk tidak bersama dengan isterinya. Dan yang ketiga kata Nabi, wa ahyal laila. Dan Nabi hidupkan malam. Wa ahyal laila, hidupkan. Hidupkan macam mana? Bukan hidup tu pasang lampu, bukan. Tapi hidupkan dengan amal ibadat. Nabi hidupkan malam tersebut dengan solat sunat, dengan tahajudnya, mungkin dengan taubatnya dan sebagainya. Nabi hidupkan dengan malam dengan baca Al-Quran dan sebagainya, zikir kepada Allah Taala. Tuan-puan, ini perbuatan Nabi yang dah confirm syurga. Kita bagaimana, tuan-puan? Peringatan untuk diri saya yang hina ini, yang kita, dosa kita mungkin berlambak banyak, Allahu Akbar. Lepas tu amal pula terumbang-ambing, tak tentu. Kejap buat, kejap tak buat. Kejap solat awal waktu, kejap di hujung waktu. Banyak perkara yang kita tak buat lagi, terumbang-ambing. Tetapi kita sombong kepada Allah. Kita tak nak kejar pun buat benda ni. Itu sebab, tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, 10 malam yang terakhir peluang untuk kita. Peluang untuk kita lipat gandakan. Bahkan dalam 10 yang terakhir itu adanya malam Al-Qadar. Jadi kena buru sungguh-sungguh, kena cari. Ini bukti yang menunjukkan bahawa Nabi bersungguh-sungguh pada 10 malam yang terakhir. Satu hadis lagi. Hadis lagi riwayat daripada Imam Muslim. Imam Muslim, Aisyah bercerita, menggambarkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adapun Nabi SAW kata Aisyah, dia akan melipat gandakan usahanya, akan menambahkan kerajinannya pada 10 malam yang terakhir Ramadan berbanding malam-malam yang lain. Artinya
Memang awal Ramadan Nabi dapat amal ibadat dah. Tapi malam ke-21 mungkin barangkali Nabi berlipat gandakan. Dari 10 malam terakhir itu, dari segi amalan ibadat Nabi melebihi daripada malam-malam yang lain tadi. Nampak tak kesungguhannya, komitmen yang Nabi lakukan. Sampai Aisyah pernah tanya, "Ya Rasulullah, buat apa kau usah payah ni ya Rasulullah? Syurga kan dah confirm buat kau. Kenapa kau usah payah nak bangun malam sampai bengkak-bengkak kaki, nak ikat perut puasa dan sebagainya? Kenapa ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Aisyah, salah ke Aisyah? Aku nak abdan syakur. Aku ni jadi hamba, nak jadi hamba yang bersyukur, Aisyah. Jadi aku kena buat benda ni. Aku kena beribadat, kena solat dan sebagainya. Sebab itulah tanda kita bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada kita." Kan, sebab kita kena buat. Bukan makna kita puasa di siang hari, tapi solat kita biar saja. Bukan bermakna kita puasa di siang hari, tapi tarawih tak nak buat. Kita rasa alah sunat je pun. Jadi puasa dah buat dah, tu wajib. Tarawih sunat je pun. Tuan-puan, walaupun dia sunat, tapi tarawih tu ada pada bulan Ramadan aja. Bulan lain tak ada. Jadi kena rebutlah macam tu. Boleh kata kita letak mindset kat situ, alah puasa tu wajib, tarawih ni sunat, tak buat pun tak apa. Tuan-tuan, kesiannya, ya Allah, rugi tuan-tuan, rugi, sangat rugi. Tambahan pula, kita dah hidup 60 tahun, kita dapat macam tu aja. Puasa kita buat, tapi tarawih tak nak buat. Alangkah sayang ni tuan-tuan. Itu sebab kita kena ubah mindset tu. Bila mana kita berpuasa di siang hari, malamnya kita wajibkan diri kita, walaupun tu solat sunat, tapi kita wajibkan diri kita, aku mesti buat solat sunat tarawih dan juga witir. Kena buat macam tu. Kena usaha sungguh-sungguh. Sebab apa? Kita nak meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan lagi, kita sekarang berada pada 10 malam yang terakhir. Itu bab yang pertama. Yang kedua, kita tertanya-tanya, "Ustaz, bila sebenarnya malam Al-Qadar tu, Ustaz? Bila sebenarnya? Malam 21 ke? Malam 22 ke? Bila tak ke 10 malam tu Al-Qadar, Ustaz?" Tidak. Hanya satu malam sahaja. Lailatul Qadri, artinya satu malam sahaja. Sepanjang Ramadan tu, satu malam sahaja dipanggil sebagai malam Al-Qadar. Bila? Okey. Baginda Nabi SAW ada mengisyaratkan kepada kita. Ada mengisyaratkan. Kata Nabi, "Altamisuha fil ashril awakhiri watsara." Carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir, yakni pada malam-malam ganjil. Sama ada malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Ini isyarat daripada Nabi SAW. Mencari. Kenapa tak confirmkan? Kenapa tak diletakkan spesifik terus? Sebab takut kita nanti kita akan memandang malam tu je kita hidupkan, malam lain tak nak hidup dah. Jadi terpulanglah tuan-puan, anda mampu mengubahnya. Dan banyak pendapat para ulama kata, diletak buat kajian malam 21, 3, 25, 29 tu dibincang juga. Manakah yang lebih tepat? Saya tak nak kongsikan dengan tuan-puan. Sebab apa? Saya juga risau. Takut nanti tuan-puan kata, "Oh, malam ni lah hidup, tak payahlah, malam besok lah. Ni baru malam berapa, tak nak lah." Jangan. Saya nak tuan-puan, saya juga sama-sama tuan-puan, kita hidupkan pada malam tersebut. Dan saya mendoakan agar kita semua dapat direzekikan bertemu dengan Ramadan tersebut, dan direzekikan oleh Allah SWT untuk menghidupkan malam Al-Qadar itu dengan amal ibadat yang Allah redai. Apa dia? Solat contohnya. Apa dia lagi? Baca Quran contohnya. Jadi saya kongsikan nanti insya-Allah, mudah-mudahan berkaitan tentang amalan tersebut. Okey, baik. Seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, malam Al-Qadar ini tuan-tuan, satu malam yang Allahu Akbar, yang Allah berikan kepada kita khususnya, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat betapa para sahabat Nabi yang dah dijamin syurga pun berlumba untuk dapatkan malam Al-Qadar. Takkanlah kita ni tuan-puan tak nak. Jadi tepuk dada taja iman masing-masing. Tepuk dada taja iman masing-masing. Lipat gandakan usaha kita. Burulah sungguh-sungguh.
pesan dekat isteri, pesan dekat anak-anak, kita ni Ramadan tahun ni kita tak tahu lagi tahun depan kita macam mana. Tak tahu jumpa ke Ramadan ke tidak, wallahu alam. Kalau jumpa pun mungkin bukan keadaan PKP macam ni, dah seperti sedia kala dah. Ayah sibuk ke masjid, mak pula sibuk ke surau, anak-anak pula sibuk lepak kedai mamak contohnya sebagainya, bersepah-sepah. Tak tahu. Tanya anak, dah terawih dah, padahal terawih kat kedai kopi, dah terawih dah terawih kat padang bola, buat apa, main mercun, dah terawih dah lepak sana lepak sini dan sebagainya. Kalau kata waktu biasa, bila kata waktu PKP ni alhamdulillah semua tak boleh keluar kan, tapi saat terawih di rumah masing-masing. Itu sebab kena rebut sungguh-sungguh. Kalau kata kita nakkan syurga Allah, kita nakkan Nabi sayang kita, kita nakkan Nabi kita nakkan kita bersama dengan Nabi SAW, kenalah buru malam Lailatul Qadar. Kena buru sungguh-sungguh. Macam mana kita target untuk beli satu benda tu, itu juga kita nak target kita tahun ini dapat Al-Qadar, dapat usaha sungguh-sungguh. Contoh. Kita bangun pukul 4.30 pagi. Waktu malam mula-mula Ramadan dulu bangun 4.30 pagi, apa kita buat? Masak nasi, lepas tu masak lauk sikit dan sebagainya. Pukul 5 kejut anak-anak untuk makan. Selesai makan 5.30, sempat lagi kita besar dan anak-anak, jom solat sunat tahajud, dapat tahajud 2 rakaat. Lepas tu dapat solat sunat subuh, dan solat subuh alhamdulillah dapat 6 rakaat kan. 2 tahajud, 2 solat sunat subuh, 2 solat fardu subuh 6 rakaat. Masuk 10 yang terakhir kita ubah. Mampu bangun awal sikit, pukul 4 suku ke, pukul 4 ke. Kalau tak dapat pun 4.30 pun okey, tak masalah lah. Bangun 4.30, apa kita buat? Kita kejutkan anak-anak, kita cakap dia ambil wuduk dahulu, solat sunat dahulu. Buat solat sunat tahajud, buat taubat, sempat buat hajat dan sebagainya. Pukul 5 kita berhenti, jom ajak sama-sama kita pergi siapkan juadah untuk bersahur sama-sama. Sama-sama. Masaklah sekadar ni yang ada. Masak sekadar ni ada. Pukul 5 suku kita makan, 5.30 selesai. Lepas 5.30 kita dah solat tadi dah. Jadi sebentar tu waktu subuh, apa kita buat? Kita baca Al-Quran. Kita tadarus Al-Quran. Tambahkan amal ibadat di situ. Artinya masuk saja 10 terakhir, ada tambahan dari segi amal ibadat kita. Itu yang kita nak sebenarnya. Itu yang Allah suka kepada kita. Itu yang Nabi suka kepada kita. Dan perkara begitu akan menyebabkan Allah redha kepada kita. Jadi saya rasa tuan-puan dan sekalian, mungkin dapat sesuatu pada malam ini. Jadi kita kena susun jadual kita, lipat gandakan, perbaiki balik ataupun pertingkatkan amal ibadat kita agar kita berjaya untuk memperolehi akan Al-Qadar pada tahun ini, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi sekian daripada saya, Ustaz Irwan. Kita bertemu lagi insya-Allah dalam ruangan akan datang. Sekian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.